A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah ya, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan segala nikmat yang Allah masih lagi anugerahkan kepada kita pada pagi ini. Kita teruskan lagi ya bicara kita tentang hidup bertauhid. Ya, semoga sedikit usaha yang kita lakukan ini, moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan dan hadiahkan ya kepada kita seketul hati yang sentiasa bertauhid kepada Allah. Dan daripada hati itulah kita hidup pada zahirnya, pada segala-galanya, dengan sentiasa menyandarkan seluruh kehidupan dan kematian kita dan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk pagi ni muka surat berapa kita? 66 ya. Muka surat 66 ni sambungan daripada perbahasan merasai kehadiran Allah dalam hati kita. Jadi di antara ayat Al-Quran supaya kita sentiasa memperhatikan segala kejadian-kejadian Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dicipta oleh Allah. Itu salah satu cara untuk kita sama-sama hadirkan dalam hati kita ingatan kita, rasa kehadiran, rasa ya Allah sentiasa bersama dengan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebut, ayat ni kita dah baca sebelum ni juga. Kita ulang lagi sekali. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya fi pada khalqi penciptaan as-samawat 7 petala langit, wal ardi dan penciptaan pada 7 petala bumi, wa ikhtilaf dan silih bergantinya, al-lail malam, wan nahar dengan siang, wal fulki allati tajri dan begitulah juga fulk bahtera ataupun kapal, allati tajri yang berlayar, fil bahri di lautan, bima yang fa'un nas membawa apa yang berguna, yang bagi manfaat kepada manusia. Ini pada penciptaan langit dan bumi, pada persilih gantinya siang dan malam, pada berlayarnya kapal-kapal di lautan. Baik, kita sebut lagi sekali bahawa semua ni adalah dari Allah dan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditadbir oleh Allah. Baik, cuma saya nak sebut sedikit di situ. Kita cuba membuat sedikit renungan dan perhatian. Dalam bahasa Arab disebut tadabbur. Tadabbur. Pada kejadian langit bumi itu, okeylah kita boleh faham. Ya, kerana tak ada manusia yang cipta langit dan bumi. Pada silih bergantinya, bertukarnya siang dan malam, tak ada orang yang boleh tukar siang kepada malam, malam kepada siang. Tapi pada kapal yang berlayar, itu nampak pada zahirnya kapal tu manusia yang cipta, yang buat kan, yang bina. Kemudian manusia juga yang letakkan kapal tu di lautan dan mereka membawa kapal itu. Ada apa? Ada kapten kapal, ada nahoda satu ketika dahulu. Serupa-rupanya langit dan bumi itu dari Allah, siang dan malam itu Allah yang urus, termasuk kapal yang berlayar itu. Sebab apa? Sebenarnya kapal tu dia tak tenggelam bukan sebab pandai orang tu cipta. Kerana Allah yang tak bagi dia tenggelam, Allah yang urus. Itu hakikat. Baru ni ada seorang akak tu dia tanya saya soalan.
dia kata dia keliru antara ayat yang orang duk sebut-sebut. Bila mana kita ni dah sampai kepada maqam makrifah, dah mengenal Allah, jangan pula kita memadamkan cahaya syariat. Itu bahasa lah kan, sekadar bahasa. Dengan bahasa mudahnya, walaupun kita dah mencapai maqam hakikat, kan ada orang ni kan, dia kata kita ni orang syariat aja ni, orang kulit. Duk mengaji kulit semua ni. Dia tu, dia dakwa diri dia. Dia tu orang makrifat, orang hakikat. Orang yang tinggi-tinggi makamnya. Sebenarnya tak ada hakikat tanpa syariat, dan tidak ada makrifat tanpa syariat, tanpa hakikat. Syariat inilah yang membawa kepada hakikat. Hakikat itulah yang membawa kepada makrifat kita pada Allah. Kerana hakikat sebenarnya semua ni dari Allah. Tak ada pun dari makhluk Allah, tak ada. Semua dari Allah. Sebegitulah kita baca ayat Quran tu dalam surah Al-Mulk tu, yang burung tu terbang. Siapa yang, adakah burung tu terbang dan boleh berada di udara dengan sebab burung tu ada sayap? Tidak, Allah yang pegang, Allah yang kawal, bukan sebab dia ada sayap. Jadi ada seorang akak tu, dia tanya saya, apa maknanya seseorang yang telah mencapai maqam makrifat dan jangan sekali meninggalkan cahaya syariat? Bahasa mudah tadilah, setinggi mana maqam kita suatu hari nanti, ya, siapa yang menentukan maqam kita, wallahu alam lah kan. Tapi kalau kita rasa kita ni, aku ni dah wali rasanya ni, rasanya kan. Walaupun rasa dah wali, syariat tak boleh ditinggalkan. Jangan pula dah rasa wali, sembahyang pakai niat tu, ajaran sesat tu kan, itu bukan wali. Wali nikah pun tak boleh tu, dua-dua tak boleh, ya. Tu wali. Wallahu alam lah. Wali band ada. Tak adalah, tu tambah sikit-sikit. Kemudian dia kata begini. Contohnya ada orang bagi ibarat lah kepada dia. Contohnya layang-layang tu. Layang-layang ni dia boleh naik sebab apa? Sebab ada tali. Orang cakap kan? Ada tali ke ada angin? Sudah. Jadi kadang-kadang dua-dua boleh. Ya, kalau ada tali, bolehlah naik. Tapi kadang-kadang tak ada tali pun, kalau ada angin, naik juga dia. Itu zahir perkataan. Sebenarnya bukan sebab tali, bukan sebab angin. Tapi kalau cakap maqam ni, apa pula ni dia ni kan. Tapi nak bagi tahunya, kehidupan ini sandaran akhirnya seluruhnya adalah Allah. Itulah tauhid. Cuma dalam bahasa berbicara bolehlah, bahasa bercakap. Ya, bahasa termasuk ni lah kita nak cerita kat sini lah. Tentang langit dan bumi, okey, kita faham. Tentang siang dan malam, kita faham. Itu daripada Allah. Tapi tentang kapal-kapal yang berlayar, juga daripada Allah. Yang mengizinkan, yang merahmati, yang mempermudahkan, yang menyelamatkan. Kalau Allah tak selamatkan, Allah tidak mudahkan, tak ada satu pun kita boleh gerakkan. Termasuk diri kita pun kadang-kadang satu ketika nanti tak mampu untuk bergerak. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala hakikat dia. Baik, kemudian wa ma anzalallahu minas sama' min ma'in, dan apa yang Allah telah turunkan daripada langit, mimma dalam bentuk air, maknanya hujan lah ya, hujan. Kemudian fa ahya bihil ard, lalu air itu, dengan air itu dihidupkan bumi. Bumi yang gersang, yang tandus, turunnya hujan, maka bumi itu nampak hidup, ya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan segala-galanya. Kemudian apa lagi? Mimba di mautiha, selepas bumi itu mati, kering, gersang. Wa basafiha min kulli dabbah, dan dialah Allah sebarkan di bumi ini segala jenis haiwan. Dabbah tu haiwan yang melata atas muka bumi. Wa tasrifir riyah, dialah juga Allah. Dan kalau kita lihat apa lagi? Peredaran angin. Wasahab, dan awan. Kita kata awan tu apa? Bergerak ke berarak? Bergerak tak ya? Berarak. Okeylah. Wal musakhkhari bainas samai wal ard. Kemudian awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayat, semua tu adalah tanda-tanda liqaumin, bagi kaum yaqilun, yang berfikir.
yang menggunakan akal untuk memahami. Itu yaqilun. Okay? Jadi di situ ayat Quran yang menceritakan kepada kita satu persatu apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasa, ya, daripada air yang menghilangkan dahaga kita, semua tu kembali kepada Allah. Bagi siapa? Bagi kaum yang berfikir, manusia yang menggunakan akal dia. Manusia tak akan ada manusia yang tak ada akal. Semua manusia ada akal. Cuma tak guna akal tu. Atau buat-buat tak nampak. Atau buat-buat tak faham. Atau buat-buat tak tahu. Okey, boleh ya? Habislah tajuk tu. Disambungkan tajuk yang lepas. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan baca sendirilah kat rumah tu. Hari ni kalau saya tanya muka surat berapa? 67 ustaz. Tu baru semangat sikit. Ayat tu dah baca. Ni rupa-rupanya tak baca juga. Okeylah, saja je lah ya. Di sini ni kadang-kadang banyak juga saya buat selingan-selingan. Tapi hanya orang di sini saja faham. Ya? Faham? Orang di luar jangan masuk campur. Ada video saya yang saya buat ada sesuatu kat sini kan. Riuh sekarang ni kat luar. Ya, riuh kat luar. Yang saya kata ingat lagi tak? Masa tu perempuan satu dewan. Satu dewan tu kan. Maknanya faham. Faham? Yang saya kata orang perempuan punca kesalahan tu. Waktu bising, saya pun cakap lah, nanti dulu. Maknanya cerita tak habis. Orang cut video saya tu, orang burukkan saya, mengatakan saya merendah-rendahkan orang perempuan. Subhanallah. Saya cakap awal-awal saya tak halal. Dunia dan akhirat. Dan segala yang duk mengumpat kat luar sana, selagi mana tak datang minta maaf, kita tak halal. Sebab tu saya kata kat sini saja yang faham. Sebab tu orang suruh datang, jangan duduk kat rumah. Tak ada tu tengok tu. Nanti orang kecam lagi, ustaz ikut saya lah nak duduk mana pun. Tak adalah tu. Yang okey lah. Ya. Tu saya selalu ulang, puan-puan sekalian, saya selalu ulang. Cuma ada seorang akak tu kejap-kejap dia hantar mesej, ustaz, orang kata kat ustaz, orang kata kat ustaz. Dah, saya kata jangan layan, delete aja. Delete aja. Tak perlu kita tahu semua tu. Akhirat nanti kita kumpul pahala je. Kan? Tapi saya sekali ulang, saya kata tempat yang saya mengajar inilah yang paling faham. Sebab kadang-kadang kita bergurau, kadang-kadang kita sedingan, kadang-kadang cerita kita belum habis. Ni kan 1 jam ni mengaji ni. Ambil 2 saat, 3 saat, 4 saat, 2 minit, ambil 5 minit pun tak sampai maksud. Daripada 1 jam ambil 5 minit. Sebab tu kadang-kadang saya nak pesan sikit, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni kena adil juga dengan ustaz-ustaz kita kan. Berlaku adil. Takkanlah kita nak hukum ustaz kita yang mengajar 1 jam, 1 jam setengah, kita hukum dengan 2 minit aja dia. Dan kita rehatkan dia. Contohnya, di mana keadilan untuk diri dia? Maknanya kalau tidak adil, itu zalim nama dia. Kadang-kadang kita menzalimi guru-guru kita sendiri. Kita percaya kepada video-video macam tu. Ya, kita percaya, ustaz ni dahsyat juga ni. Cerita yang pelik-pelik. Asal tak? Gitulah. Ramaikan ustaz-ustaz kita direhatkan. Kenapa? Kerana ni 2 minit, 3 minit difitnah. Kita tak adil dengan guru kita sendiri. Ya, jadi kadang-kadang kita kena, tak apalah, bukan berharap sangat, tidak pun, tapi sebab tu saya kata yang saya cerita di sini paling faham. Saya ulang balik yang baru ni. Contoh, saya kata orang perempuan punca kesalahan. Nanti dulu. Sebab orang perempuan tu daripada mana ciptaannya? Daripada lelaki, Sayyidina Adam AS. Lelaki tu pula dia ambil daripada tulang rusuk. Tulang rusuk tu kan bengkok. Jadi yang asal bengkoknya siapa? Lelaki lah. Ni kau orang kata kecam lelaki pula ni. Pula. Nanti dulu. Sedap. Kalau macam tu best lah ustaz. Lelaki yang salah. Tidak juga. Lelaki yang mana? Yang menurut kesalahan itu. Ada lelaki yang tegas dengan kesalahan. Lelaki yang soleh. Lelaki yang beriman. Dia tak ikut. Dan dialah yang membimbing isteri dia menjaga diri dan isteri dia ke syurga. Itu asal cerita tu. Kemudian dia kata, saya mengatakan Sayyidah Hawa yang menghasut. Saya tak guna menghasut, saya guna merayu. Perempuan kan senjata dia merayu.
Tapi itu pandangan-pandangan yang berbeza-beza dalam kitab tafsir. Banyak ulama ni pandangan macam ni. Tapi ada ulama tak setuju. Ada ulama kata, oh begini. Ada ulama yang memulakannya syaitan. Betul lah. Yang asal usulnya syaitan lah yang menggodanya. Tapi syaitan ni dia pandai diguna kelengkapan-kelengkapan yang ada. Jentera-jentera yang ada. Salah satunya nafsu. Salah satunya melalui orang perempuan. Contoh ni ya, begitu. Bukan kata kita menuduh Hawa tu menghasut Nabi Adam sehingga. Tidak macam tu. Kita pun mengaji juga. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang ni, dia ni mengaji, takkan dia masuk macam tu. Sebab itulah orang yang paling faham tentang bicara dia adalah orang yang berbicara. Kalau you tak berapa faham, bukan tuan-tuan dah ni, orang lain dah ni. Kalau you tak berapa faham, you datang call I ada nombor telefon lah. Semua orang tahu nombor telefon I lah, you tahu tak? Takkan you tak ada? Call lah sepatah, betul ke ustaz cakap macam tu? Oh, saya tak bermaksud begitu. Oh, okeylah kalau tak bermaksud begitu, saya pun ingat saya pun salah faham juga. Oh, itulah orang yang bermaruah, itulah orang yang berakhlak, itulah orang beradab. Kan? Tanya dia dulu, betul ke ustaz cakap maksudnya ustaz bermaksud macam mana sebenarnya? Oh, saya bukan maksud begitu. Dan Maha suci Allah, saya bermaksud kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tak mungkin begitu. Call lah. Ke you belum ada nombor telefon I? Ini pun bergurau juga tu kan. Bergurau. Sekadar menceriakan suasana. Ya, kalau tak boleh bergurau, duduk lautan lah. Bergurau, takkan bergurau, tak boleh gitu. Jalan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita selalu harap, moga-moga kita semua masuk syurga. Amin. Ya? Dan kita jaga diri kita masing-masing dan anak isteri kita. Pasti kita bertemu di syurga Allah suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, muka surat 67. Tajuk apa dah kita ni? 67 tu. Cuma hidup ni mudah aja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita rasa kita silap dan orang kata kita silap, kita minta maaf ajalah. Kita minta maaf, selesai. Kena nak suruh kita sujud. Tak perlu. Macam saya sebut baru-baru ni, kadang-kadang orang tu dah silap, orang tu dah minta maaf, kita tak puas hati lagi. Takkan kita nak sampai suruh orang tu sujud kat kita dah pun. Cium kaki kita. Berpada-padalah, dia pun dah minta maaf kan. Okey selesai lah. Betul? Okey, dah selesai. Dah selesai. Cuma kalau tak selesai juga, kita solat hajat aja. Kita mengadu pada Allah. Tahulah Allah nak buat apa. Benda ni mudah aja. Baik, menyaksikan Allah dengan mata hati. Yang ni perkataannya tolong bolkan sikit. Tolong tanda. Menyaksi, bukan melihat tau. Ingat lagi saya sebut dulu, kita ada 3 jenis pelihatan. Pertama, melihat dengan mata. Yang kedua, memandang dengan akal. Yang ketiga, menyaksi dengan hati. Jadi persoalan di sini persoalan hati. Ya, bukan persoalan mata kasar. Baik, maka seseorang yang hidup bertauhid, sentiasa hatinya dengan Allah, menyandarkan, meletakkan seluruh kepercayaan, meletakkan seluruh pergantungan, bertauhid. Ialah seseorang yang sentiasa syuhud. Ini bahasa, sekadar istilah bahasa. Syuhud daripada perkataan syahida ataupun syahada. Tu tengok dia punya wazan dia lah. Syahada, yusyahidu, musyahadah. Iaitu dari segi menyaksikan dengan hati. Selalu disebut musyahadatullah, menyaksikan Allah dengan mata hati. Itu saya tulis tu. Menyaksikan Allah dengan mata hati. Ni pun saya pernah tanya lagi guru saya, syekh saya. Dia kata apa makna sebenarnya? Iaitu merasai. Menyaksi itu merasai. Dengan maksud mereka menyaksikan hakikat yang wujud secara mutlak dan tersendiri. Hanya Allah. Dia menyaksikan dalam hati dia yang sebenar-benar wujud secara mutlak, yang tersendiri. Apa makna tersendiri? Yang tidak wujud disebabkan yang lain. Wujudnya dengan dirinya sendiri. Yang kita kata apa? Qiyamuhu binafsi. Sedangkan makhluk ciptaan Allah wujud secara bergantung sepenuhnya kepada Allah. Wujud sepenuhnya kepada Allah. Ya, bergantung sepenuhnya kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Maka bila mana kita menyaksikan inilah hakikat kewujudan Allah yang wujud dengan sesendirinya, yang sedia wujud dengan bahasa mudahnya, hal keadaan ini akan membersihkan dan membuang rasa keakuan diri.
Lalu kita tahu hakikat diri kita, maka yang menjadi punca rosaknya jiwa kita ni, hati kita ni, hidup kita ni ialah rasa keakuan diri. Apa makna? Rasa sentiasa bergantung kepada diri sendiri tanpa bergantung kepada Allah. Apa makna bergantung pada diri sendiri? Tengoklah diri itu apa. Kalau diri itu pandai, bergantung dengan kepandaian diri sendiri. Kalau diri itu bijak, dia rasa dia bergantung dengan kebijaksanaan dia. Kalau diri itu kaya, dia bergantung dengan kekayaan dia. Kalau diri itu berkuasa, dia bergantung dengan kekuasaan dia. Kalau diri itu apa? Macam-macam lah. Sebenarnya, kekayaan, kepandaian, kebijaksanaan, keilmuan, semuanya dari Allah. Kita ni apa ni? Kita ni hanya diberi dan dipinjamkan oleh Allah. Mana dalil? Dalilnya berapa ramai dah orang dulunya bijak, sekarang tak ada apa dah. Nyanyuk dah. Berapa ramai dulu orangnya kuat, hari ni tak boleh bangun dah. Duduk atas katil lah. Terlentang. Macam mana? Berapa ramai orang suatu ketika dahulu berkuasa, hari ni tak ada kuasa pun, duduk dalam kubur dah. Mana Fir'aun? Mana Namrus? Mana? Mana Abu Jahal? Mana Abu Lahab sekarang ni? Yang berkuasa satu ketika dahulu. Yang melawan Nabi-Nya, yang melawan Nabi Muhammad, anak saudaranya. Mana? Itu je lah hakikat diri manusia. Maknanya apa? Bukan milik mereka semua. Kerana pemilik yang sebenar telah mengambil kembali daripada apa yang diberi. Itu mereka, kita, samalah. Sebab kita belajar untuk kita. Nak menyelamatkan diri kita, nak menyelamatkan keluarga kita. Lepas tu tak payah sombong lah. Ya, dengan apa yang ada, sekadar apa yang ada pada hari ini. Okay. Sibuklah dengan diri kita sendiri di akhir-akhir umur yang ada ni. Sudah-sudahlah, jangan duk sibuk dengan orang lagi. Ya, yang nak bercerai tu biarkan dia bercerai. Apa pula ni? Biarkan dia. Ya, yang nak kahwin biarkan kahwin, jangan duk sibuk dengan orang. Oh, nak kahwin pula dah. Biarkan dia. Ya, yang nak bercerai biar bercerai, yang nak kahwin biar kahwin. Yang nak dapat cucu biarkan dapat cucu. Bukan semalam dah dapat dah. Biarkanlah dia. Itu cucu dia. Duk sibuk dengan cucu orang. Itulah dunia yang ada kan. Kita sebenarnya lebih mengambil berat tentang hidup orang tak madin dengan hidup kita sendiri. Itulah punca yang ada hari ini. Akhir sekali kita terlepas pandang terhadap diri sendiri. Akhir sekali kita kecewa dengan diri kita. Kenapa? Banyak lagi benda-benda yang tak terurus dengan diri sendiri. Terlepas pandang. Betul kan? Kenapa tu? Duk sibuk dengan orang. Kecuali orang itu ada kaitan dengan diri kita. Dia anak kita, dia isteri kita, dia adik-beradik kita, itu lain. Itu kadang-kadang menjadi tanggungjawab kita. Tapi yang kalau tak ada kena-mengena, biarkan. Ya, biarkan dia nak beli RXZ 140,000 pun. Biarkan. Ni apa cerita? Banyak cerita lah ni. Kena tahulah, dunia dah dekat nak kiamat ni kan. Kan? Tak ada lah. Kadang-kadang kita gerup sekarang kan duduk 100 gerup. Ya, 100 gerup kita ni. Kadang-kadang kawan tu post. Buka lah menghargai yang kawan tu post kan. Dia kata, ustaz saya post tak tengok-tengok pun. Tengoklah juga kita. Tengok-tengok keluar-keluar motor. Kan? Takat tu dulu. Boleh ya, insya-Allah ya. Itulah menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Lalu, bila mana kita dah menghilangkan dan membuang keakuan diri kita. Kerana diri kita pun bukan milik diri kita. Hidup kita pun bukan kita yang hidupkan diri kita. Bahagiakan kita pun kadang-kadang kita sendiri pun tak membahagiakan diri kita. Jadi saat bahagia itu Allah yang bagi bahagia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita sendiri pun tak mampu bahagiakan diri kita sendiri. Maka ketika itu buang semua. Yang tinggalnya tauhid. Apa makna tauhid? Lagi sekali saya ulang. Menafikan segala-galanya kecuali Allah. Itu tauhid. Selama mana kita tidak menafikan diri kita sendiri ataupun apa yang kita miliki itu dari, maka tak akan mungkin sempurna dan tulus dan murni tauhid kita. Okey, baik. Kemudian apa maknanya lagi? Lalu menerbitkan sifat mulia, iaitu sentiasa bersifat tawakal, bergantung. Tawakal ni kalau guru saya dia terjemah menggantungkan diri kita. Ada satu lagi perkataan, tafwid. Tafwid itulah maknanya berserah sepenuhnya urusan dan natijah segala urusan hanya kepada Allah dalam setiap usaha dan ikhtiar. Dalam setiap usaha kita dulu, ikhtiar dulu. Ya, bahasa kitanya usaha dan ikhtiar kan. Buat dulu semaksimum mungkin, semampu mungkin, setakat mana yang boleh. Seterusnya tafwid. Apa makna tafwid? Serah pada Allah urusan yang kita duk buat dan natijahnya sekali. Ya, kita dah buat ni, serah juga pada Allah yang kita buat tu. Habis natijahnya apa?
Hasilnya apa? Serah juga pada Allah hasilnya. Kemudian gantung seluruhnya hidup kita dengan Allah. Itulah tauhid. Dan benda tu tak akan berlaku, perkara tu tak akan berlaku kalau hati kita tidak menyaksikan Allah. Di hati kita. Kalau kita masih lagi menyaksikan diri kita, duduk depan cermin sekejap, nampak apa? Duduk depan cermin, nampak apa? Nampak pandai juga aku. Nampak kepandaian diri. Duduk depan cermin, bijak juga aku. Duduk depan cermin, handsome juga aku. Kan? Sebenarnya kita bolehlah, alhamdulillah tak ada masalah apa pun, tapi lihat di sebalik diri kita. Jangan sekadar lihat diri. Sama juga kita lihat alam ni, langit dan bumi. Lihat di sebalik langit dan bumi itu. Kita tengok binatang yang melata, tengok di sebalik tu. Ada yang 4 kaki pun boleh berjalan, yang 2 kaki pun boleh berjalan, yang tak ada kaki pun boleh berjalan. Jadi berjalan dengan kaki ke apa? Subhanallah, baru kita faham. Ada orang kan, minta maaf lah kita kata, ada manusia tu sendiri, Allah uji dia dengan tak cukup syarat kan. Tak ada kaki. Subhanallah, sampai Europe dia berjalan. Satu dunia dia pergi. Yang kita ada kaki ni. Apa? Tak payah cerita lah kan. Subhanallah. Itulah hakikat kehidupan. Siapa yang bawa hidup ini? Allah. Maka sebab tu dengan umur yang ada ni kan, kita ni lah sama dengan umur yang ada ni, belajar-belajar ikut kehendak Allah. Dah lah ikut kehendak diri sendiri. Berapa ramai orang ikut kehendak diri sendiri dan dia dapat apa yang dia nak tu, akhir sekali kecewa dengan apa yang dia nak. Macam mana? Betul tak? Berapa ramai orang nak apa? Macam-macam lah dia nak. Cakap tu dulu kau cakap salah pula kan. Allah. Habislah di situ muka surat 68 ayat Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara. Hamzah kat depan satu tu, itu istifham, huruf istifham, kata tanya. Tidaklah. Alam, adakah tidak tu. Tapi terjemah ni terjemah ringkas ni. Adakah tidak? Lam tu tidak. Lam tu menafikan. Adakah tidak tu maknanya. Tapi tidaklah kamu melihat. Tidakkah tu bukan tidaklah tu. Tidakkah kamu melihat. Dia begini, kadang-kadang kita ni kan, kita nak tulis, tapi ialah kemampuan kita dalam menterjemah Quran tak sampai sebenarnya. Walaupun kita belajar bahasa Arab pun. Saya 6 tahun juga kat Mesir belajar bahasa Arab. Kuliah fakulti bahasa Arab, pengkhususan bahasa Arab. Tapi balik-balik tengok balik Quran, tengok balik hadis-hadis Nabi, tengok kalam-kalam ulama, tak faham. Ada yang faham lah, ada yang faham, ada yang kadang-kadang tak faham. Tak faham. Nanti saya tulis, saya post pada akak kongsi, tapi itu satu penulisan, adalah seorang ustaz tu terbaik dia menulis dalam bagaimana bahasa Arab tu. Saya baca, wish, subhanallah. Satu kalam ulama yang boleh dibaca dengan berbagai-bagai bentuk, berbagai kedudukan, itu kita baca, subhanallah. Itu baru kalam ulama. Bagaimana kalam Rasulullah, bagaimana kalam Allah yang maha berilmu. Jadi kadang-kadang kita pun ambil saja yang sudah disedia diterjemah oleh para alim ulama kita kan, dalam tafsir-tafsir. Itulah kemampuan yang ada, merujuk. Kan ada orang ni merujuk pun tak mampu. Macam mana dia tak mampu nak rujuk? Dia nak rujuk macam mana dia tak pandai bahasa Arab? Quran kan bahasa Arab. Tengok terjemah, lepas tu kita tengok, kenapa tidaklah? Salah ni tidaklah. Sebab apa? Salah. Sebab tu kan ada istifham. Mana tahu istifham? Kena belajarlah. Satu huruf hamzah tu dia panggil huruf istifham. Apa mana huruf istifham? Kata tanya. Kata tanya. Adakah? Lam tu pula huruf apa? Huruf an-nafiyah. Huruf nafi. Jadi adakah tidak? Tara, kamu melihat. Ra'a tu asal ada ra alif ya. Ra'a, melihat. Tapi di mana huruf ya itu? Huruf ya tu di hazaf. Kenapa apa? Sebab ada lam tu. Tu kalau bahasa Arab. Tapi kalau mengaji bahasa Arab, sebab tu sebenarnya kelas bahasa Arab ni, dia mula-mula ada 40. Dia minggu kedua tinggal 20. Kan?
Jadi nak duduk dalam kelas tu pun tak mampu nak bersabar. Nak faham Quran, nak baca kitab para alim ulama. Sebab tu tak payahlah menjerumuskan diri kepada apa? Kepada sesuatu yang bukan diri kita, bukan keupayaan kita. Tak payah. Kita hanya melemaskan kita dalam lautan ilmu dan menenggelamkan kita tanpa kubur. Okey. Cakap tu dulu. Jangan seronok sangat. Ya, jangan seronok sangat. Tapi hari ini berapa ramai orang yang nak jadi ustaz dan merasa diri itu lebih ustaz daripada ustaz. Bahkan ada orang merasa diri lebih ulama daripada ulama. La haula wala quwwata illa billah. Itulah dunia yang ada. Anna tu apa anna tu? Anna tu ialah dia panggil huruf nasab. Sebab tu Allah tu baca baris atas. Annallaha. Ini baru cerita tu, tak cerita terjemah lagi. Habis? Macam tu lah. Ya, isafilah diri. Ya. Baik, maka tidak, adakah tidak tara kamu melihat annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuzji. Apa makna yuzji? Sahaban. Allah taala mengarak awan. Menyebabkan awan tu berarak. Summa, kemudian yu'allifu bainahu, kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya. Summa yaj'aluhu rukama, kemudian ataupun lalu Allah Ta'ala menjadikan bertindih-tindih. Fataral wadqa, maka kelihatanlah olehmu al-wadqa yakhruju min khilalihi, hujan keluar daripada celah-celahnya. Ini cerita pasal apa? Pasal kejadian hujan. Kita duk kata hujan tu daripada mana? Air menguap, naik. Air laut menguap kan, dulu belajar sains kan. Penguapan. Okeylah. Yang musim banjir, musim hujan reduk tu, masa bila tu dia ambil air tu? Dia menguapkan air tu. Tapi ini bukan menafikan ilmu sains ya. Cuba nak menambahkan lagi maklumat-maklumat yang ada. Akhirnya Allah. Tapi sebab musabab tu adalah. Hakikatnya Allah tu dia yang cerita. Annallaha, sesungguhnya Allah tu yang menggerakkan awan, yang mengumpul-ngumpul, dah ada bahagian-bahagian atas, bahagian bawah. Kemudian dialah Allah juga yang menjadikan bertindih-tindih. Maka setelah itu kelihatan olehmu hujan yang keluar dari celah-celah. Tapi kalau kita naik kapal terbang tu kan, langgar tak basah pun kapal terbang tu. Masa langgar awan tu kan, mana tahu basah, kat cermin tak ada air pun. Kan kita tengok kat cermin tu. Gegar tu ada. Gegar tu sebab air dalam tu kan, sebab awan tu. Wallahualam kadang-kadang tu. Cuba tak adalah sambil-sambil kan. Ketidur masa naik kapal terbang tu. Tidur. Tapi yang peliknya kan, la haula wala quwwata, boleh tidur kita dalam tu. Nyenyak tidur. Kemudian bangun pula tak ada makan kau. Apa hidangan makanan? Selera makan. Duduk atas tu. Ya. Masa tu percaya kat siapa? Kat pilot. Maknanya percaya pada Allah. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran air daripada langit. Tu ya. Wa yunazzilu minas sama' min jibalin fiha min baradin, iaitu daripada gumpalan-gumpalan awan. Gumpalan awan tu pula seperti mana? Seperti jibal, seperti gunung ganang. Subhanallah, awan tu tebal besar. Kemudian maka ditimpakannya butiran-butiran air itu, fayusibu bihi man yasha, kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya hujan tu dia turun, dia dah ditakdirkan orang ni kena hujan, orang ni tak kena hujan, bumi ni kena hujan, bumi ni tak kena hujan. Kadang-kadang ingat kita naik kenderaan, lebat depan tu kering aja. Subhanallah, siapa yang tentukan tu? Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikehendakinya dan dipalingkannya daripada siapa yang dikehendakinya. Ada kebun bukan main lagi, hujan turun menyirami, ada kebun kering kontak.
Sebab kadang-kadang tempat kita dah nampak dah. Ada negeri banjir, ada negeri bukan setakat tak banjir, kemarau. Ni kat Malaysia saja. Tengok Kedah tu, ada tempat sebelah-sebelah kemarau, ada tempat-tempat banjir. Bukan Kedah lah, KL pun sama. Kita kadang-kadang takut juga kan. Orang belah Pantai Timur ni, kadang-kadang hujan 2 minggu, seminggu, 2 minggu. Minggu ketiga tu baru nak jadi banjir. Kita ni kat sini, Pantai Barat ni, hujan 1 jam banjir. Macam mana kalau hujan seminggu? Nak lari kat mana agak-agak? Tapi sayangnya Allah kepada kita semualah. Tak kira lah orang Pantai Timur ke orang Pantai Barat. Allah tengok, Allah hukum. Ni, ada tempat kena, ada tempat tak kena. Yang tempat tak kena tu cuba kaji. Apa amalan dia? Yang kena tu apa amalan dia kat situ? Takkan gitu aja. Ada sebab. Ada sebab. Okeylah. Tak boleh hurai panjang-panjang. Kemudian apa lagi di situ berlaku? Yakadu sana barqihi, kilauan kilat hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Yazhabu bil absar, yang menghilangkan penglihatan. Oh subhanallah, kilat tu jauh tu. Macam mana kalau berlaku depan mata kita, kata pasti hilang penglihatan kita. Yuqallibullah al-lail wan nahar, Allah mempergantikan malam dan siang. Inna fi zalik, sesungguhnya dengan hal yang demikian itu, ada segala yang disebut itu la ibrah, merupakan ibrah, pengajaran. Liulil absar, bagi orang yang mempunyai penglihatan. Penglihatan di sini ialah penglihatan, salah satunya penglihatan mata hati. Ya. Penglihatan mata hati. Sebab basar ni dia ada 2. Kalau basar sahaja, penglihatan mata zahir. Kalau basirah, penglihatan mata batin. Absar tu ialah penglihatan yang merangkumi kedua-duanya. Tengok dengan mata zahir dan menyaksikan dengan mata hati. Itu maksud dia. Tengok kilat, ada apa terdetik di hati? Tengok hujan, apa terdetik di hati? Tengok awan-awan yang berarak. Lepas tu salah satu daripada sunnah baginda Nabi ni dia pergi tempat yang tinggi. Apa dia suka tengok? Awan. Tengok awan. Pergilah ya mana-mana, kalau nak pergi kat hotel kan, ambil yang tinggi. Minta saya nak ada berapa tingkat ni? Ada 10. Saya nak tingkat 10 tu. Ya? Gayat. Jangan tengok bawah, tengok atas. Tengok atas. Nak tengok apa? Awan. Tengok awan. Tapi kalau dah gayat awal-awal, tidur pun tak lena, ambil yang paling bawah. Ya, paling bawah. Tapi kita cerita ni nak ke apa ni? Tak boleh naik kabel car. Boleh. Tak gayat pula. Saya tak mahu naik kabel car. Takat ni kalau anak saya nak pergi naik, saya kata tak payah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham tau. Pergilah naik ramai-ramai. Nanti orang kata apa ustaz ni? Tak, saya cakap saya takut jatuh. Sebab apa mati? Jatuh kabel car. Oh subhanallah. Baik, kenapa mati? Terlanggar tiang masjid. Tu okey. Tu okey. Contoh aja ni. Jangan tangkap serius. Allah. Baik. Muka surat 69 tu. Muka surat 69 yang tu hadis yang dah banyak kali kita baca. Baca sendirilah boleh. Dah banyak dah. Dah baca hadis 40 tu. Hadis 40 tu Matan Arba'in Nawawi, hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Terjemah dia berada pada muka surat 71, 72 sampai 73 tu. Ada 73 tu bawah tu saya tulis rujukan hadis ni, hadis sahih. Riwayat-riwayat ya para ulama hadis pada Imam Ahmad, Imam Muslim dan sebagainya. Cuma saya nak tekankan yang tu muka surat 72 tu. Di situ yang akhir antara pertanyaan yang ketiga, dia ada satu lagi pertanyaan tentang kiamat. Akhbirni anil ihsan tu. Ya dah banyak kali kita ulang sebelum ni kan. Iaitu Islam, orang tu jadi Muslim, iman, seseorang itu jadi mukmin, ihsan, seseorang itu jadi muhsin. Apa makna orang muhsin?
orang yang memiliki maqam ihsan, kedudukan sebagai ihsan. Apa makna ihsan? Itu dah Nabi bagi tahu. Ditanya lagi, beritahu kepadaku tentang ihsan. Yang bawah tu ya, muka surat 72, perengan bawah tu. Maka Nabi jawab apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Melihat Allah. Itu maknanya menyaksi dengan hati kita. Sebab apa? Di saat kita berdiri di mana pun, kita sedang menghadap Allah sebenarnya. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling wajahmu, menghadap ke mana? Ke timur ke barat ke? Ke mana-mana pun, kamu sedang menghadap Allah. Itulah hakikat. Maka biarlah hati kita sentiasa menyaksikan Allah. Yang ni bukan mudah. Dia ada tahap-tahap dia. Tapi ada satu lagi Nabi bagi saranan kepada kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jadi, walau bagaimanapun, kita kena rasa bahawa kalau tak mampu berada pada makam yang pertama tadi, maka Allah sentiasa melihat kita. Dan kita tak pernah satu saat pun, satu kelipan mata pun, satu jedutan jantung pun, kita terlepas daripada penglihatan Allah, pandangan Allah, apa lagi, pantauan Allah. Itu namanya muraqabah. Bolehlah insya-Allah ya. Yang ni pun banyak kali kita ulang. Jadi saya nak terus kepada muka surat 74 tu. Muka surat 74, kaedah-kaedah menghayati rasa wujud Allah. Pertama, sentiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu, ya Allah, tolong jadikan hati aku ni, ya Allah, sentiasa rasa wujudnya-Mu, ya Allah. Sentiasa rasa kewujudan-Mu, ya Allah. Sentiasa rasa kebesaran-Mu, ya Allah. Sentiasa rasa keagungan-Mu, ya Allah. Bagi tahu pada Allah. Cakap pada Allah. Ya, dalam doa kita. Cakap bahasa Malaysia pun boleh, bahasa Arab pun boleh, bahasa apa pun boleh. Ya, yang pastinya kita merayu, memohon, bermunajat kepada Allah. Macam kita solat sunat kan, sujud. Lamakan sikit sujud kita. Ya, selain baca doa-doa yang kita berhajat, datangkan dalam hati kita ya. Dalam hati kita. Ya Allah, tolonglah berikan kepada aku, ya Allah, seketul hati, ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya hati aku ni dah tak ada apa dah rasa, Engkau gantikan dengan hati yang lain. Kita ni kalau hati kita, dia ada waktu hati ni dia mati. Bila mana mati, tak ada apa lah. Tak ada rasa, tak ada rasa takut, tak ada rasa malu. Sebab tu kadang-kadang kita kata, dia orang ni tak malu ke? Macam mana nak malu? Tak ada apa dah. Tak ada hati dah. Tak ada rasa. Sebab apa tak ada rasa? Tak ada hati. Sebab tu kadang-kadang kita cakap kat orang, dia ni tak ada hati ke? Tak ada perasaan ke? Memang betul. Budak kecil tu dia boleh pijak-pijak. Contoh. Mak dia sendiri pun dia boleh bakar. Ni dunia yang ada ni. Dahsyat. Isteri dia pun dia boleh pergi kat tepi gaung, dia tolak. Contoh. Di mana hati dia? Wallahu alam. Ya, tapi itu ujian pada diri manusia masing-masing. Kadang-kadang kita pun nak cakap lebih-lebih tak boleh sebenarnya. Kita pun tak tahu apa masalah dia, apa yang dia rasa pada waktu tu. Apa sedang yang berlaku sebenarnya. Tapi nak kata apa? Kadang-kala mungkin hati kita dah hilang rasa. Ataupun dah tak ada hati dah. Maka ketika tu, ya Allah, kalau seandainya kau nampak aku ni dah tak ada hati dah, ya Allah. Mana bukti tak ada hati? Tak ada perasaan. Tak rasa. Contoh minta maaf puan ya. Dengan umur yang ada ni. Tak rasa lagi. Tak rasa takut. Tak rasa bimbang. Itu sembang, tak ingat dunia tu macam mana tu? Contoh tu. Oh, subhanallah. Betul. Ada makcik-makcik sembang tak ingat dunia. Ya, betul lah. Bukan kat sini. Kat sini okey semua dah. Selalu nak tengok orang lain. Tengoklah diri sendiri. Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, ubah-ubahlah. Kan? Jangan kata, ni orang lain kot. Selalu orang lain. Kita terlepas. Betul. Okeylah. Doa ya. Dan doa tu pula, kalau nak cepat makbul, doa bukan untuk diri kita sahaja. Doa juga untuk anak isteri kita. Doa juga untuk
Kawan-kawan kita yang ada ni. Ya Allah, kawan-kawan aku yang selalu hadir di kuliah, Ya Allah, di majlis Raudatul Muslimah, Ya Allah, berilah pada hati dan jiwa dia rasa, Ya Allah. Dan berilah juga kepada aku rasa, Ya Allah, anak-anak aku, Ya Allah, walaupun mereka masih muda, Ya Allah, tolong beri kepada mereka, anugerahkan hati yang sentiasa rasa wujud-Mu, Ya Allah, rasa kebesaran-Mu, Ya Allah, rasa keagungan-Mu, Ya Allah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, Ya Allah, anak-anak yang solehah. Sentiasa munajat. Kita ni sebenarnya samalah, saya pun kurang. Tapi saya duk ajar juga diri saya kan. Selalu berinteraksi, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah. Maafkanlah aku, Ya Allah. Tolonglah aku, Ya Allah. Bimbinglah aku, Ya Allah. Cuma kadang-kadang satu hari tu kita lalai sikit. Kita akan rasa balik, Ya Allah, lamanya aku lupa padamu, Ya Allah. Padahal petang tu sikit aja. Oh, bagus juga kalau kita ajar macam tu kan. Contoh pagi tu kita sentiasa, Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Ya Allah, hari ni aku penat, Ya Allah. Ya Allah, hari ni aku tak sihat, Ya Allah. Ya Allah, hari ni aku rasa sihat je lah, Ya Allah. Tapi dengan sihat ni tolonglah jaga aku pula, Ya Allah. Tak aku lebih-lebih pula bercakap. Betul. Hidup ni macam tu lah. Oh, masa tak sihat nampak mu. Oh, sihat. Betul kan? Masa lapar nampak lembek. Lepas makan 3 pinggan cakap tak berhenti. Sampai pasal orang pun, maknanya, Ya Allah, tolonglah, bimbing aku, Ya Allah. Bila mana kita duduk cakap begitu selalu, kadang-kadang tu pagi sampai tengah hari, kemudian antara tengah hari, Zuhur sampai Asar tu, macam tak tahu kita buat apa, dia hilang. Kemudian sampai petang pun dia hilang. Lepas tu malam tu, Ya Allah, lamanya aku lupa kat Engkau, Ya Allah. Kenapa aku lupa ya? Dia jadi dah macam tu dah. Bagus juga rasanya. Kalau kita dah biasa bimbing diri kita. Kita lah yang jaga diri kita. Nak arah orang lain pun dia sibuk dengan diri dia masing-masing. Dan tempat yang paling sibuk dengan diri masing-masing akhirat nanti. Tapi kalau masa tu baru nak sibuk dengan diri sendiri kat akhirat, dah habis. Sebab tu ada setengah ulama mengatakan antara dunia dan akhirat mana lebih penting. Dia kata dunia lebih penting. Kerana apa? Yang menentukan segala kehidupan akhirat itu, bahagia atau derita, senang atau susah, gembira atau sedih, di sini. Maka dengan baki umur yang ada ni, pandai-pandailah bawa diri. Kalau silap, minta maaf aja lah. Kalau salah cakap, tarik balik, itu aja lah. Jadi kita nak cakap, okey, kalau saya silap, saya tarik balik, cakap salah, saya silap, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, dan kalau you silap pun, mungkin you silap faham, okeylah, I maafkanlah. Moga-moga kita ke syurga Allah akhirat nanti. Gitu aja lah. Boleh? Tadi tak halal. Saya tahu akak dia cakap apa. Daripada tadi lagi dalam hati nak cakap benda. Allah. Kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian bukan nak cakap apa. Kalau ada depan kita, bukan ataupun dari kalangan kita ahli-ahli zikir, kita jangan bergurau dengan dia. Sebab dia bercakap sesuatu yang tulus daripada hati dia. Jangan cuba cari pasal. Terutama dengan para awliya Allah. Contoh dengan Habib Omar apa kan. Janganlah. Tapi ada orang makin hamun, silakan kalau dia rasa dia okey. Cuma dia ni hati baik. Dengan ulama-ulama tu kan, yang ada setengah orang duk maki, ialah mereka ni hati mereka baik. Kalau hati mereka tersentuh dengan sesuatu, maka mereka doa satu patah, habis kita tuan. Kalau nak tahu, cuba. Nak tahu, cuba. Cuba. Lepas tu kadang-kadang saya ada setengah-setengah tu. Ni saya itu. Bukan nak cakap saya sangat tak. Ni apa yang kita pengalaman dengan guru-guru kita, dengan ulama-ulama. Ya. Saya duduk di pondok umur 10 tahun lagi dengan tuan-tuan guru yang alim-alim, yang hebat-hebat. Ya. Lepas tu kadang-kadang ada orang kan, yalah, manusia adalah manusia, dia tetap akan tersilap macam-macam mana pun. Sehebat mana dia pun tak. Ya. Tapi kita nak kata kita belajar agama ni daripada kecil lagi. Sampai sekarang tak berhenti belajar. Sampai sekarang. Tuan-tuan, kalau ada depan kita ni ada seorang alim yang dia belajar daripada umur 10 tahun ataupun dia belajar daripada umur 7 tahun, contoh Imam Asy-Syafi'i, hafal Quran 7 tahun dah hafal Quran. Ya. Mengaji pula bukan dengan orang-orang biasa, dengan Imam Malik.
Imam Ahlul Madinah. Guru dia Imam apa ni, Sufyan As-Sauri. Ulama-ulama hebat ni, guru-guru ni. Kemudian dia baca Quran pula, khatam Quran 1 hari 2 kali. Kita nak kata kita ni lebih hebat. Memang nanya lah. Ya. Kita nak pertikai ilmu Imam Syafi'i dengan qadar kita ni. Subhanallah, memang cari pasal, panggil cari pasal. Tuan-tuan sekalian, contohlah, ada seorang ahli gusti, undertaker kan, undertaker. Kita pun kata, okey, I nak lawan you. Memang cari pasal lah tuan-tuan sekalian. Cari nanya lah. Ada rasa nak lawan undertaker? Contoh ni lah. Apa pula undertaker pula. Gitulah kita. Ya, kita seolah-olah yang kerdil-kerdil ni, ilmu yang sedikit ni, ya, nak petikai Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Subhanallah, mencari pasal dengan Tuhan. Kerana mereka tu ada kekasih-kekasih Allah. Sebab tu ada amalan-amalan yang kita dapatkan. Amalan-amalan tu memang mujarab. Tapi kadang-kadang kita tak berani nak amal. Sebab apa? Kalau kita amal yang tu, orang cakap sesuatu kat kita, bisu dia. Ini bukan main-main. Kan nak cuba? Contohnya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita ni ada guru kan. Ada guru ni berkat. Ada guru ni dia berkat. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu, dia datang dalam hati kita, tak payah. Biarkan dulu. Maafkanlah. Biarkanlah dia. Dia dah begitu. Alhamdulillah. Maknanya kita pun selamat. Kita pun selamat. Sebab tu kena ada zikir. Zikir inilah yang mengawal hati kita. Kadang-kadang kita pun manusia juga kan. Dia ni kata kat aku macam ni kan, aku tapi dia kata dah sudah. Hati ni. Hati ni. Dah. Zikir. Nanti kita akan buat majlis berapa hari bulan tu? 2 hari bulan. InsyaAllah 2 hari bulan nanti. 2 hari bulan 11. 2 hari bulan 11 insyaAllah. Ada baru ni kan kita dah khatam satu kitab Hidup Berzikir tu. Daurah tu. Jadi ramai yang minta nak terima ijazah zikir secara khusus. Jadi insyaAllah pada 2 hari bulan nanti 11 kita akan buat secara, kita taklimat lah biar faham betul-betul. Kalau betul-betul nak menerima ijazah zikir, ya, maka tu hari itulah insyaAllah saya akan bagi penjelasan bagaimana amalan dia, ya, untuk diri kita, membimbing kerohanian kita. Zikir-zikir khusus yang membimbing hati dan jiwa kita. Harap-harap satu hari nanti hati kita terbimbing. Dengan apa? Dengan zikir tadilah. Kalau tak ada, apa makna zikir? Ingat Allah. Yang kita dah belajar tu. Bila mana kita ingat Allah, Allah ingat kat kita. Allah ingat kat kita, itulah Allah jaga kita. Ya, kadang-kadang kita pun ada mulut juga kat nak cakap kan. Tapi kadang-kadang tak apalah dulu. Saya kan akhir-akhir ni banyak nak tulis, kadang-kadang tulis, baca balik. Tak apalah, padam balik. Kadang-kadang dah post dah, delete balik lah. Delete balik. Kita terkawal rasanya. Kita ni kan bukannya baik sangat pun. Ya, kita ni, saya bukan baik sangat pun. Sama lah, kita manusia kan. Jadi kita tak pernah mengaku kita baik pun. Cuma kita nak jadi orang baik. Lepas tu saya jumpa siapa-siapa, ya Allah, saya jumpa akak, tolong doa saya jadi soleh ya. Kawan-kawan pergi Mekah, tolong soleh. Kita ni rasa soleh pun tak lepas. Nak jadi alim, nak jadi orang bertakwa, nak jadi wali Allah, nak jadi aulia, kekasih Allah, jauh sekali. Soleh tu pun kadang-kadang lekat, kadang-kadang tak lekat. Tengok-tengok ada nama, besok tak ada dah nama. Senarai. Tengok, semalam rasa ada. Contoh ni ibarat bahasa, ibarat kata. Susah. Sekali kadang-kadang berhenti tepi jalan, ya Allah tolonglah jadi aku kawan soleh ya Allah. Susahnya ya Allah. Nak jadi soleh macam mana? Nak kekal solat duha je ya Allah, 8 rakaat. Nak kekal bangun malam 2 rakaat. Nak kekal baca Quran 1 juzuk 1 hari. Susahnya ya Allah. Saya terus terang, saya jawab, kadang-kadang saya berhenti tepi jalan menangis ya. Ya Allah tolong aku ya Allah. Aku tak tahu nak macam mana dah diri aku. Sebab apa? Kita ni kan nak menghadap Allah. Adakah dengan macam ni kita nak menghadap Allah? Tak malu ke kita? Dah banyak kita makan rezeki Allah. Dah banyak kita guna nikmat Allah. Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita anak-anak, Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita kenderaan, Allah bagi kita, bahkan Allah bagi kita ni nak duduk kat sini ni kan. Ni sedikit Allah bagilah boleh duduk kat atas.
Ingat mulia sangat ke kita duduk kat atas ni? Contohnya. Orang letak kita kat atas. Kita perangai buruk contohnya. Buruk dengan siapa? Buruk dengan Allah. Contoh bangun malam, Allah gecukkan kita pukul 4. Kita masuk tandas pergi tidur balik. Itulah. Kadang-kadang bangun pagi, ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Bodohnya aku ya Allah. Engkau dah kejutkan aku. Aku boleh bangun sampai aku boleh masuk tandas. Tapi aku pergi-pergi cari bantal balik ya Allah. Malunya aku. Dengan umur yang ada ni kan, tak malu. Tapi dalam ni nak pergi mana? Oh, nak pergi Korea, pergi China. Nak pergi ni. La haula wala quwata illa billah. Ni benda-benda yang saya secara jujur lah, kadang-kadang saya mengajar ni daripada hati. Dan saya minta dengan Allah, ya Allah, aku tak nak lagi berbicara sekadar lisan aku ya Allah. Aku nak bicara dengan hati aku ya Allah. Tapi kalau saya cakap, tapi kadang-kadang saya hadkan juga, bataskan juga, kerana sesuatu yang ada di hati terlalu dalam untuk kita selami kata-kata hati. Rasa yang ada di hati terlalu tak mampu nak diungkapkan dengan kata-kata. Kerana hati adalah hati adalah rasa. Rasa tak akan mungkin sampai bila-bila diungkapkan. Orang yang rasa akan merasai. Okey, yang kedua, 5 minit lagi. Takut tak sempat nak khatam tajuk ni. Yang kedua, memperbanyakkan berzikir dan mengingati Allah dengan lisan dan hati. Ni. Banyakkan zikir dengan ingatan Allah, dengan mengingati Allah dengan lisan kita. Sebut sebanyak mungkin, dan hati kita. Sebut, ingat sebanyak mungkin. Kalau boleh minta dengan Allah, ya Allah, mungkin ada waktu lisan aku untuk berbicara, ada waktu lisanku untuk makan dan minum, ada waktu lisan aku untuk diam. Tapi tolong jangan diamkan hati aku, ya Allah. Ya, kerana hati dia tak ada waktu untuk dia makan, kerana makanan dia adalah zikir. Ingat pada Allah. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca dan merenungi Al-Quran. Renung tu tadabbur lah. Baca dan tadabbur. Ambil satu ayat, baca satu muka, dalam banyak-banyak tu ambil satu ayat, renung ayat-ayat tersebut. Ya. Kadang-kadang sahabat-sahabat Nabi, baginda Nabi sendiri pun, dalam satu solat, satu ayat dia ulang sampai menangis. Dia ulang satu ayat. Supaya apa? Supaya kita tadabbur dan meresap masuk. Kita ni sebenarnya kekurangan sedikit. Saya samalah. Kita baca, ya baca. Tapi berapa ayat, berapa kalimah daripada ayat Quran tu yang meresap dalam hati kita. Ya. Ataupun kalau kita kata dari sudut cinta, apa? Kalau dari sudut gerun, apa yang rasa? Menggementarkan hati kita. Kalau cinta, meluluhkan hati kita dengan sebuah kerinduan yang tak tertanggung. Baca ayat-ayat Quran. Macam mana? Ada rasa. Habis kita lepas tu, sadaqallahul azim. Apa rasanya? Rasa nak simpan Quran tu. Simpan di mana? Di rak. Jangan simpan Quran di rak. Simpanlah Quran di hati kita. Okey, seterusnya. Memperbanyakkan solat sunat dan puasa sunat. Banyakkan solat sunat. Duha sudahlah 4 rakaat. 8. 2 je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 itu pun dah cukup baik dah. Ya. Dah 2, 8. Ya. Gitu sebenarnya. Puasa sunat awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Isnin, Khamis. Okey dah tu. Okey dah. Kalau ada sempena-sempena Yaumul Asyura dan sebagainya. Tapi itu yang saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengan umur yang ni pun, kita ni berkira lagi antara 4 dengan 2. Subhanallah. Duk berkira lagi antara 4 dengan 8 duha tu. Habislah kita. Apa lagi? Nak apa lagi kita ni? Baca Quran satu muka pun dah berkira dah. Habislah kita. Okey je pun, satu muka tu pun dah cukup baik dah. Kalau istiqamah tiap-tiap hari. Tapi dengan apa yang ada ni, kalau itu je, dahsyat kita betul lah. Itu je lah.
Itu yang saya kata tadi. Saya sama lah. Yang saya kata tadi itulah. Susahnya ya Allah nak jadi soleh ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Okey, seterusnya cuba agak sikit. Sentiasa bermujahadah melawan nafsu, hawa nafsu dengan melakukan ketaatan. Ini satu hal juga. Ya Allah, sampai sekarang nafsu makan tak habis-habis. Betul kan? Tengok sedap aja roti canai banji. Ya Allah. Betul. Itu yang minat roti canai banji, yang minat apa? Kek tapak kuda. Oh subhanallah. Kek apa yang Sarawak tu? Kek lapis. Sanggup pergi tu. Kenapa? Tak feeling makan kat sini. Nak makan kat Sarawak juga. Betul tuan-tuan saya cerita ni. Ustaz, dia tanya, Ustaz, salah tak kalau saya pergi makan kek lapis di Sarawak? Saya kata, ada soalan. Saya kata tak salah. Kenapa yang pergi sampai sana kan kak? Shah Alam pun banyak. Tak usah nak feel. Allah Allah, pergi je lah. Kalau macam tu nak makan kambing, pergi kat Yaman. Barulah nasi mandi. Tu baru betul. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Setakat mana kita boleh ikut-ikut. Tapi jangan sampai semata-mata dia menguasai kita. Baik, yang keenam, sentiasa merenung kebesaran dan keagungan Allah melalui makhluk-makhluk Allah. Pergilah tepi pantai. Tepi pantai tu jangan cari pantai. Carilah pencipta pantai itu. Pergilah ke Gunung Ganang, pergilah. Tapi jangan sekadar untuk mendaki gunung, ya kemudian berbangga dapat mendaki gunung, sedangkan tangga masjid 2 keping pun tak mampu nak contoh ni. Jangan, tak terlalu berbangga. Tapi okey, silakan pergi. Jangan salah faham tuan-tuan sekalian, dan baca doa supaya selamat. Ya, jangan mati di pertengahan pendakian gunung. Jangan. Mati apa? Mati hati kita, bukan mati jasad. Hati kita tanpa melihat pencipta gunung itu. Okey, terakhir, bersuhbah dengan ahlillah. Bersuhbah ni maknanya bersahabat dengan orang-orang yang sudah layak digelar ahlullah, ahli Allah. Salah satu ahli Allah ni ahli zikir. Salah satu ahli Allah ialah ahli Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Ada satu hadis tu, ahlu zikri, ahlu mujalasati. Dia ada dua, ahli zikir, ahli Allah. Ahli zikir ni pula ada kedudukan dia pula. Yang dia bising itu hari, tak apalah. Nak bangkang, silalah bangkang. Dia tak ada masalah, kerana itu aja ilmu yang kita ada. Sebab tu kadang-kadang kalau setakat apa yang ada, tenangkan jiwa kita. Macam kita jumpa doktor lah kan, jumpa doktor. Kita pun tahu juga perubatan sikit-sikit ya. Tapi doktor lebih tahu. Ikut je lah dia cakap apa. Tapi kadang-kadang dunia hari ni ulama' yang lebih tahu. Ulama' Imam Ghazali yang lebih tahu. Ikut je lah dia orang. Ya, kita ni siapalah sangat. Dia terhegeh-hegeh mengaji pun tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ada seorang tu, dia duk petikai ilmu sifat 20. Ya susah. Ilmu sifat 20 susah ke you yang tak berapa pandai? Ya, kadang-kadang jangan kita condemn satu-satu ilmu. Akmat susah lah. Ilmu fizik ini susah lah. Ilmu tu susah ke you lembab? Orang lain, berapa ramai orang kita dapat A lah. Tahfiz kuantan, fizik, kimia, bio, akmat, A+ lah. Duk hafal Quran lagi 30 juzuk. Semua subjek-subjek tu, subjek sekolah sains. Kalau dia di sekolah sains, dia dapat akmat, dia dapat kimia, fizik tu A+, memang okey lah, itu memang dia. Tapi ni sekolah tahfiz Quran ni, maknanya apa? Dia orang bijak. Dia orang tu bijak. You kalau tak bijak, you jangan condemn fizik. Fizik ni susah lah. Bukan fizik tu susah, you tak bijak. Relax lah. Ni duk kata sifat 20 payah, dia tak faham, ngaji-ngaji tak faham. Tak faham sebab you tak bijak. Gitulah keadaannya. Takat itulah dulu ya. Dulu kena cakap juga benda-benda semasa supaya kita sedar diri. Sedar diri. Duk petikai ilmu yang ulama susun.
Berzaman-zaman dah orang duduk mengaji sampai hari ini ilmu sifat 20. Sampai pondok-pondok ada keluaran jadi tuan guru, jadi aulia lah. Jadi wali-wali Allah dengan ilmu itu. Tiba-tiba kita condemn ilmu itu sebab tak susah nak faham. Oh, bukan masalah ilmu lah. Masalah peribadi you sendiri. Yang kurang, yang lembab. Nanti kalau orang cakap marah. Saya kalau hina saya tak ada masalah. Sebab saya tidak pernah mulia pun di sisi sesiapa pun, di sisi Allah pun kita tetap hina. Tapi jangan hina ilmu. Jangan hina para alim ulama. Gitulah. Sedikit ya sebagai penutup. Minta maaf lagi sekali. Allah, setakat tu dululah. Masa dah habis, dah banyak dah habis ni masa ni. 5 minit lebih. Kadang-kadang kena kira juga. Aduhai, berkira. Ada soalan? Soalan satu yang last. Okey, silakan Kak. Soalan ini. Bagaimana kita nak berdamai Ustaz, soalan ini ya. Bagaimana kita nak berdamai dengan takdir dan reda dengan apa yang Allah tetapkan, sedangkan dalam hati masih ada rasa sedih, menyesal dan risau. Dalam masa sama kita nak perbaiki tahap keimanan kita setelah kita berusaha melupakan, bermunajat dan akhirnya bertawakal. Okey, baik. Soalan saya. Baik. Terima kasih ya, soalan faham semua ya. Selalu akhir-akhir ini diguna istilah berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Adakah selama ini kita bermusuh dengan takdir? Tidak sebenarnya. Cuma jawapan ringkas saya beginilah. Pertama sekali, ilmu. Apa pun mesti ilmu. Ilmu apa untuk kita berdamai dengan takdir? Ilmu tauhid. Kerana dalam tauhid itu ada satu bab yang kita akan belajar tentang berkaitan dengan Allah itu Tuhan yang bersifat dengan iradah, berkehendak. Maka segala apa yang sedang berlaku dalam hidup kita adalah kehendak Dia, bukan kehendak kita. Bahkan kita lahir ni pun macam kita ulang sebelum ni kan. Kita lahir ni pun kehendak Dia. Kita jadi lelaki atau perempuan pun kehendak Dia. Kita lahir kat Selangor, kat mana-mana pun itu kehendak Dia. Maka kita kena faham itu ilmu. Maka kalau kita faham ilmu daripada awal dulu lagi adanya kita kat dunia sampailah hari ini, kita hari ini di mana kita duduk, siapa suami kita, berapa orang anak kita, ya, siapa nama ayah kita, mak kita, dulu lagi sampai sekarang Allah yang takdirkan. Boleh terima tak kita lahir sebagai perempuan? Boleh terima tak kita lahir dekat Selangor? Boleh terima. Boleh tak kita terima mak ayah kita itulah mak ayah kita? Boleh terima. Kenapa yang lain kita tak boleh menerima? Itu ilmu. Mana nak berdamai dengan takdir, ilmu. Okey? Kalau tak ada ilmu susah. Sebab tak faham. Maka sesuatu itu nak kena faham. Macam mana kita nak berdamai dengan satu pihak yang lain, kita pun tak faham apa masalah kita dengan dia. Atau apa masalah kita, apa yang kita nak sendiri dalam kita. Kan kadang-kadang satu, dua kumpulan yang bergaduh, kemudian nak berdamai isu apa nak berdamai? Tak tahu. Apa masalah sebenarnya? Tak tahu juga. Macam kena tahu. Tak tahu tu ilmu. Okey ya? Ilmu tauhid ni lah yang kita belajar. Yang kedua, kena doa pada Allah. Doa pada Allah, ya Allah, tolong lapangkan hatiku ya Allah. Atau bahasa mudah damai itu sebenarnya redha. Itu bahasa mudah. Meredai segala takdir. Kalau tak redha, tak mungkin berdamai. Terima tak? Tak terima macam mana nak berdamai? Jadi doa pada Allah. Tu jalan yang kedua, doa pada Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah supaya hati aku damai dengan apa yang aku lalui dalam takdir-takdir aku ya Allah. Adapun akak kata tadi masih lagi ada kan? Itulah, ada sedih, ada menyesal. Itu manusia yang lemah biasa. Lumrah kehidupan kita yang lemah. Cuma ya Allah, tolong pulihkan perasaan aku ya Allah, supaya hilang kesedihan aku, supaya hilang rasa menyesal aku terhadap apa yang aku lalui. Kerana aku yakin segala-gala itu adalah baik sebenarnya padamu ya Allah, untuk diriku. Cuma diri aku saja yang kadang-kadang lambat faham. Sebenarnya kita lambat faham tuan-tuan. Kalau kita faham, alhamdulillah, kita akan terima, bahkan kita nak lagi. Contoh ujian yang berat.
Kita tak nak dah. Sebenarnya kalau kita faham di sebalik ujian yang berat, bukan setakat hikmah yang Allah bagi pada kita, ganjaran juga yang besar-besar. Kalau kita tak ada itu, kita akan minta balik, ya Allah, bilalah nak datang musibah. Sampai ke tahap tu. Yang pertama ilmu, yang kedua doa, yang ketiga sebenarnya itu yang saya cakap, puan ya. Yang ketiga, dia kena ada pembimbing. Hidup ni kena ada pembimbing. Guru, mursyid. Macam saya sendiri, kalau saya sedih, saya tak cakap kat isteri saya sedih. Saya cakap kat syekh saya. Kadang-kadang saya berhenti tepi jalan gitu, saya menangis je. Lepas menangis, kemudian saya pun mesej kat syekh saya. Syekh, hati aku sedih, syekh. Hati aku penat. Penat bukan penat dengan orang rumah, bukan penat dengan anak-anak, penat dengan diri sendiri. Malas, terhege-hege. Berkira masa dah lebih banyak ni, berkira ni. Kan? Beralasan, betul lah Kak. Banyak beralasan. Dengan itu, dengan ini, dengan itu, dengan ini. Besok patut tetap bertangguh-tangguh. Apa kita? Padahal kita nak pergi ni satu tempat yang kita tak akan kembali selama-lama. Kalau itu yang kita bawa, itulah yang ada. Kalau dosa bawa, itulah dosa yang akan kita pikul akhirat nanti. Subhanallah. Dosa dengan kita pun tak lepas. Dengan anak-anak, dengan isteri kita, dengan masyarakat kita. Nak jawab apalah akhirat. Gitulah maksud dia. Kena ada pembimbing. Dan kena ada zikir. Pembimbing akan bagi kita zikir. Kerana zikir itulah kekuatan dalaman kita. Kerana kita kuat bukan daripada diri zahir kita, kita kuat daripada diri dalam kita. Okeylah, insya-Allah ya. Moga-moga ujian saya, ujian tuan-tuan dan puan-puan, ujian kita semua, kita lalui dengan Allah, bersama dengan Allah, ya, dan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu kita tutup dengan doa, insya-Allah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.